Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada you all semua kerana sudi lagi hampir dan hadir ke dalam channel Radio 12 Malam ni bersama dengan saya, Anga in the house. Cewa. Okey, untuk makluman, untuk kita bukan panggil kategori sebab saya dekat playlist saya ada buat pembahagian untuk Tok Awang, Tamal Jalis, Himpunan Kisah Mistik, dan satu lagi saya tambah sekarang ni. Kita panggil apa? Edition siapa-siapa tolong bantu saya nak sebut scene, bukan scene, apa benda lah. Saya tambah satu lagi, orang kata yang kategori merungkai misteri. So merungkai misteri ni saya akan kongsikan kisah-kisah yang di-share oleh kawan-kawan kita. Baik, untuk yang part ni yang macam merungkai misteri ni dia tak adalah hari-hari tertentu dia. Dan saya akan rekod ni apabila saya dalam keadaan cuti. Tu dia, cuti. Cuti orang lelaki tau, bukan cuti orang perempuan. Bercuti bekerja. Jadi dia punya time dia tu kadang-kadang tak tentu. Mungkin petang saya post kan. Sebab malam saya kena bagi peluang juga untuk Tamar Jalis dan juga Tok Awang. Kalau boleh saya tak mau miss langsung sebab saya tengok ada peminat-peminat dia yang tersendiri yang menanti kisah-kisah tu. Okey. Saya tengok ada peminat-peminat dia sendiri. Ada yang minat Tamal Jalis, ada yang minat Tok Awang saja. Dan kebanyakannya minat Tok Awang. Tamal Jalis bukan dia tak minat, tapi sebab dia dah baca lama dah kisah tu sampai habis pun ada juga. Okey, berbalik pada kisah ni. Sebelum ni saya lupa nak sharekan link nanti insyaAllah saya akan sharekan kepada siapa-siapa yang sudi nak berkongsi cerita, akan saya postkan Okey, baik, untuk kisah yang kedua ni pula, cerita ni kita tak mengoceh panjang tau. Kita akan terus ke intipati dia. Kisah ni diceritakan oleh kawan saya, rakan TikTok lah gitu. Ambil kau TikTok. Okey. Dia ni bekerja di bahagian kapal lah, dan kerap akan berada di luar negara. Okey, baik, kita akan teruskan. Itu sedikit dia punya penerangan lah seberingkas. Sebab nanti kan ada pula, dia ni mana ni, maritim ke tentera laut ni, marine ke apa ni? Tak, dia awam. Dan bekerja di bahagian perkapalan lah. Okey. Sedikit sinopsis. Baik, kita akan teruskan dengan kisah kali ni yang bertajuk, tajuk pun tak tahu, tak fikir lagi ni. Jap, kita bagi tajuk yang sesuai. Okey, tajuk dia kejap lagi saya fikir lah. Kejap lagi kita tengok tajuk apa yang keluar. Saya terus bacakan dia punya al-kisah dia. Okey, baik, kita teruskan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okey, lupa, nama dia Mak Jo. Memang kita bantai betul nama dia betul. Nama betul ni Mak Jo. Okey, boleh cari dekat TikTok TikTok dia ada, TikTok dia Mak Jo. Okey. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengalaman seram saya di kapal. Kapal ini, untuk makluman abang, dia dibina pada tahun 1972. Waktu saya sign on kapal kontena tersebut, ketika itu saya berumur 18 tahun, nak ke 19 tahun. Okey, maknanya dia di antara pertengahan tahun lah. Kalau birthday di bulan 6, mungkin kejadian mungkin bulan 5 macam itulah, hampir-hampir. Saya sign on di Kuala Baram Miri, Sarawak. Dan kapal ini menyimpan 1001 kisah misteri. Okey, mana dia geng-geng kapal kat dalam ni yang bekerja bahagian perkapalan, dan juga orang Miri Sarawak, orang daripada Kuala Baram ke, angkat tangan. Gitu. Komen-komen sikit nanti Minggu pertama saya naik kapal ni, pada setiap malam 1:30 pagi. Okey, pada setiap malam jam 1:30 pagi. Okey, akan terdengar dinding seperti diketuk. Okey, padahal kru kapal lain semua tengah tidur. Dan bila saya bangun, bunyi itu akan disambung lagi dengan tapak kaki orang yang berjalan di tangga besi luar. Okey, tangga dalam kapal ni ia besi. Okey, jadi memang mudah lah. Tambah kalau waktu pagi yang tak ada terlalu sunyi ni, memang kedengaran sangat-sangat lah pergerakan tu kan. Masa itu saya terfikir mungkin ada kerja urgent yang perlu dibuat. Tak fikir apa lagi lah. Saya pun terus sambung tidur. Bagus. Mak Jo ni seorang yang husnuzon. Bagus. Keesokan malamnya pula, waktu yang sama,
saya ternampak bayang macam orang menggantung diri di penjuru bilik. Wow, satu bayangan seperti orang menggantung diri. Lebih kurang dalam pukul 1:30 pagi juga. Namun apabila saya buka lampu, tak ada apa-apa. Tetapi ada bau busuk macam darah ataupun bangkai yang dah lama terbiar. Okey, ini bau dia memang ngeri juga. Saya bangun dari katil. Cuba nak hilangkan bau busuk tu. Namun, masa saya sedang-sedanglah kemaskan bilik tidur tu, saya terjumpa bangkai biawak yang perutnya telah dibelah. Oh, okey. Kat sini, orang kapal mungkin boleh jawablah kenapa biawak boleh naik atas kapal kan. Dan persoalan yang keduanya, macam mana ada biawak yang perutnya terbelah, tetapi usus-ususnya dengan organ dalaman dah tak ada. Okey, biawak pun bukannya kecil anak, tapi yang jenis besar. Ini lagi pelik sebenarnya. Biawak yang besar boleh naik atas kapal. Siapa-siapa ada pengalaman berkenaan dengan perkapalan boleh komen. Kita kongsi-kongsikan pengalaman kita. Saya keluar dari bilik saya. Saya cuba ketuk bilik sebelah untuk minta tolong. Kru di bilik sebelah saya ni daripada Bandung, Indonesia. Baik. Kalau ada pendengar kita daripada Indonesia, boleh komen. Bandung mari Puaslah kami kemas bilik. Tetapi kisah ni tak berhenti kat situ. Dia sambung pula dengan gelak ketawa pada setiap malam di dalam kargo hold. Kargo hold. Di sini Mak Jo dia terangkan, kargo hold ni adalah tempat ruang simpan kontena di dalam perut kapal. Dia lebih kurang macam baru-baru ni saya ada pergi ke Navy punya, tentera laut punya event kan. Saya ada nampak yang transport, orang panggil apa, transportation punya kapal pengangkut yang orang panggil. Saya boleh bayangkan betapa besarnya ruang kat bawah tu. Tapi ini untuk kontena, so memang besar lah. Okay. Sedangkan Navy tu pun punya besar. Selalunya kalau kapal-kapal yang berlayar jauh untuk perniagaan ni lagi besar lah. Boleh search Google nanti tengok macam mana rupa dia dalam tu kan. Baik, setiap malam pasti akan ada bau busuk bangkai dari cargo hold tersebut. Tadi dekat bilik, sekarang ni dekat cargo hold pula. Bila kami turun nak periksa, kami jumpa bangkai biawak perut yang sama juga terbelah di dalam bilik saya. Pula. Bila kami turun nak periksa, kami jumpa bangkai biawak perut dibelah sama macam biawak yang ada dalam bilik saya. Tadi kejadian di dalam bilik dia, dan sekarang ni dekat cargo hold ni pula pun sama juga biawak yang perutnya terbelah. Dua lokasi yang berbeza lah ni, tapi cara kematiannya adalah tetap sama, di mana organ dalamannya tetap hilang. Okey. Selang beberapa jam, saya nak ke ruang makan untuk makan pagi. Okey, ini kejadian pagi lah ni. Saya turun ke engine room untuk panggil kawan saya untuk naik untuk makan. Baik, dia turun ke engine room, nak panggil kawan itu. Contoh nama kawan itu Mamat lah. Oi Mamat, ni tak main makan. Lebih kurang macam tu lah. Bila saya jerit nama dia, ada orang menyahut di bawah. Baik, katanya Mamat ni lah, kata Mamat ni menyahut daripada bawah. Saya turun ke bawah untuk tengok, tapi tak ada orang. Saya memanggil nama kawan saya lagi. Tetapi kali ini bukan di bawah lagi. Namun, betul-betul di belakang saya. Sudah. Saya toleh ke belakang. Tak ada orang. Bulu roma saya dah terpacak naik masa tu bang. Okey. Jadi pagi dia ni, kita tak boleh gambarkan pagi macam pukul 8 atau 9 pagi lah kalau macam ni kan. Mungkin dalam pukul 5 pagi, 6 pagi kemungkinan, sebab dia nak ajak pergi sarapan pagi. Lebih kurang macam itulah. Tapi kita teruskan dulu. Kot sekejap lagi kita dapat lagi hint Okey. Waktu itu rasa sangat sejuk. Masa yang sama juga terasa ada orang jentik telinga saya. Waktu tu memang saya fikir nak lari sajalah bang. Tapi sebab teringatkan pesan ayah, kalau kita kena kacau, jangan lari. Jadi saya pun jalan naik ke atas dengan tenang.
Okey, ini pun ramai juga orang cakap, kalau kita terjumpa lah benda-benda ataupun bertemu dengan kejadian-kejadian macam ni, jangan terlalu panik. Jangan terlalu panik, jangan terlalu relax pun tak boleh juga. Samalah juga, kita jangan terlalu fikir. Kalau terfikir pun dia akan main kacau baik punya. Kan? Jangan terlalu fikir. Kalau terlalu fikir pun dia kacau. Kalau terlalu kosong pun kacau. Jadi kena half-half. Dalam kepala otak tu boleh zikir-zikir duk saja je, santai selawat ke, kan, terbayang kisah-kisah lama bercinta ke. Biar janji jangan otak kita kosong dan jangan terlalu relax. Itu yang saya dengar lah. Dan pengalaman kerja saya pun lebih kurang macam tu juga. Kita biar 50-50. Berfikir tapi jangan sampai mendalami. Bahaya juga tu. Baik. Ngoceh panjang pula. Baik, kita teruskan. Selepas naik, saya terserempak dengan kawan saya. Okey, Mamat yang tadi ya. Okey, saya cerita apa yang saya dah terkena tadi. Raut wajah kawan saya ni dah lain. Berkerut-kerut dahi dia. Selepas tu kami pun berpecah lah. Berpecah balik selepas makan. Masing-masing ada kerja yang perlu disiapkan sebelum pukul 12.30 hari. Okey, dah masuk tengah hari ni. Malam hari tersebut, selepas maghrib, malam hari yang tersebut. Malam yang sama juga. Malam hari tersebut selepas maghrib adalah malam yang saya takkan lupakan sampai bila-bila pun di atas kapal tersebut. Seolah-olah ada kru lain yang mengambil alih kerja kami pada waktu malam. Okey, di sini kita faham. Okey, dekat mana tadi pula la ilaha illallah. Okey, mengambil alih kerja kami pada waktu malam. Minta maaf. Suara saya masih lagi out lah. Selesai solat maghrib, saya terserempak dengan seorang lelaki tua yang berambut panjang. Dia berpakaian macam seorang petugas engine room. Namun bila bertegur, dia hanya menganggukkan kepala sahaja. Bila saya pusing ke belakang. Okey, sekejap kalau kita berbalik pada kisah Tamar Jalis, kalau tak salah saya tadi. Tamar Jalis ataupun Tok Awangah. Okey. Dia ada dalam tu orang kata bagus kisah Tamar Jalis dan juga Tok Awangah ni. Dia ada cerita kalau kita bertegur seseorang tu, dia hanya macam ataupun dia anggukkan kepala, dia tak bercakap ataupun dia itu saja. Selalunya itu bukanlah orang, mungkin jelmaan, mungkin dia punya sang saka biru pula dah. Mungkin dia punya saka. Okey, dia punya saka. Jelmaan dia lah. Okey, itu apa yang daripada Tamar Jalis ataupun Tok Angah ceritakan lah. Baik, jadi kat sini kita dah boleh dapat gambaran. Okey. Baik, kita teruskan. Bila saya pusing ke belakang untuk tengok lelaki tu tadi, maknanya sekarang ni dia dah bertembung, dia tegur, orang tu cuma anggukkan kepala sahaja kan. Tak adalah ditanya balik, "Ya nak, kau nak roti canai?" Tak ada. Dia cuma menganggukkan kepala. Selepas dia lalu bertentangan, Mak Jo ni cuba berpusing balik ke belakang untuk nak tengok lelaki tu. Apa dia ni? Dia katakan, ketika saya pusing ke belakang untuk tengok lelaki tu, badan dia umpama kena potong setengah dari kepala sampai ke kaki. Dan badan belakang dia tu hilang. Okey. Kalau mula-mula saya baca tadi, saya mungkin terfaham badan itu ibarat terbelah dua. Ini macam kisah seorang pemuda yang bertemu dengan Dajjal nanti, yang di mana dia fight balik. Dia kata, aku tak percaya kepada Tuhan, yang kata badan dia akan terbelah. Saya terbayangkan terbelah macam tu. Tapi kalau difahamkan balik apa yang Mak Jo tulis di sini, terbelahnya itu bukan terbelah daripada tengah. Dia tengah, tapi dia tengah tu maksudnya daripada kepala turun sampai ke kaki adalah separuh. Maksudnya bahagian depan ada, bahagian belakang tak ada. Dia bukan belah dua, kiri dan kanan akan terpisah, bukan. Maksudnya sekarang ni bahagian hadapan dia ada, bahagian belakang dia tak ada. So punggung dia pun tak ada lah. Wih, ngeri. Okey. Saya nampak urat-urat dengan usus-usus badan. Waktu tu badan saya jadi lemah bang. Saya rasa nak termuntah pun ada. Getar kaki lutut saya. Nak menjerit pun rasa macam tak ada suara dah. Baik. Ini tak baik. Ini tak baik. Apa pula baik? Memang tak baik ni. Dalam masa sama, ada juga kedengaran bunyi orang ketuk sepanar di engine room. Sedangkan tak ada pun orang bekerja pada waktu itu. Orang-orang yang kerja perkapalan dalam ni, siapa ada boleh mengesahkan tak?
Tapi kalau dia bercerita ni, dah kisah malam ni, siapa kerja dekat enjin room kan. Kali ni memang saya nak menangis untuk nak minta tolong. Setiap bilik saya cuba ketuk. Dekat sini saya dah terbayangkan dah dia punya long line dia tu pergi ke satu bilik cuba nak ketuk. Okey. Tak ada yang tertinggal. Namun bang, ada satu bilik di hujung tu, pintu dia terbuka. Yang sebelum ni adalah bilik cadet deck. Bilik cadet deck. Deck ni bahasa putih Yang sebelum ni adalah bilik cadet deck. Pintu tu saja yang terbuka. Saya tolak pintu tu bang. Nak panggil kadet. Tapi yang saya nampak adalah orang yang tak berkaki. Allah. Kali ni pula dari paras pinggang hingga ke bawah langsung tak ada body bang. Hoyo. Macam terapung. Benda tu tengah makan usus biawak. Nah, kat sini kita dah dapat mula kita suspek. Sekarang kita dapat dia punya tenggo. Inilah dia yang makan usus biawak tu. Memang waktu tu Allah je yang tahu perasaan saya bang. Pucat habis badan saya masa tu. Okey, lesu, lemah, nak termuntah, rasa nak pingsan. Lutut ni memang lemah lah bang. Sampai nak berdiri pun dah tak mampu. Saya nak mengucap pun tak lepas keluar daripada mulut. Baik, kita boleh bayangkan kegentaran yang berlaku di tengah-tengah laut pula tu. Belum sampai ke Bermuda Triangle lagi tu. Kan? Hanya mampu di dalam hati saya sahaja. Masa tu terasa badan saya seperti diheret oleh seseorang. Bunyi horn panjang. Adakah ini kita punya pendengar ataupun bukan? Kalau kita punya pendengar, dia akan jadi macam malam tu. Dia akan bagi 2 atau 3 kali horn berirama. Okey, baik. Masa tu terasa badan saya seperti diheret oleh seseorang. Orang yang heret saya masa tu adalah second engineer saya. Dia ni orang Madura dari Indonesia. Okey. Sambil tu, dia tengah melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, orang Madura daripada Indonesia. Saya tak nafikan tau, kat sini saya mencelah sedikit. Sebenarnya apabila kita terlalu maju, sebenarnya kita telah pun hilang daripada keyakinan-keyakinan yang telah diasuh daripada kita kecil. Ya, contoh. Ini saya mencelah sekejap. Mungkin keseramah dah hilang, tapi saya perlu mencelah. Contohnya, apa berbangkai kat sini? Allah Quran. Abaikan, lantak dia. Okey. Saya teruskan. Contohnya macam kita. Masa kita kecil-kecil dahulu, kita belajar. Kita belajar matematik. Guru akan berkata, "Wahai anak-anakku, cuba kamu fikir sedikit. Di satu pokok tu ada 5 ekor burung. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. 5 ekor burung tadi tu, 2 ekor tu memang tak kuat lah. Dia terbang. Berapa ekor yang tinggal dekat atas pokok tu?" Betul tak wahai warga-warga tahun 70-an, 80-an dan 90-an? Betul tak? 90-an pun saya rasa masih sama lagi. Dia akan memberikan gambaran di mana kita telah ke dunia gaib, di mana kita membayangkan ada satu pokok, ada burung, angin datang, 2 terbang. Dan jawapannya, anak-anak akan menjawab, "Ada 3 tinggal lagi cikgu." Betul tak? Tapi zaman sekarang dah banyak guru-guru tidak buat begitu. Ini kita tidak salahkan pada guru-guru. Tapi ada juga guru yang buat. Terima kasih pada cikgu-cikgu tu. Dia seperti sekarang ni cuba macam memecahkan kita daripada gaib-gaib ni. Itu dikira sebagai kategori gaib jugalah. Sebab kita membayangkan benda yang tidak wujud di hadapan mata kita. Betul tak? Sama jugalah macam orang Indonesia. Negara-negara yang tidak duduk dalam kategori negara maju. Masih lagi mengamalkan kehidupan-kehidupan yang mengikut cara Islam. Adat pantang larang keturunan masih lagi dijalankan. Bukan kata Malaysia tak buat. Malaysia masih buat. Tetapi percayalah, terlalu hebatnya kemajuan sekarang ni, terlalu ramailah jantan-jantan sotong. Bertitok. Saya pun main TikTok juga. Tapi aku cukup menyampah betul boleh tengok jantan lembut-lembut ni. Okey, baik, saya teruskan. Orang Madura dari Indonesia itu sambil dia sedang melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Memang badan saya tidak mampu bergerak pada waktu itu. Saya dimasukkan ke dalam bilik kawan sekerja saya. Kemudian saya dibaringkan sehinggalah tertidur. Sejak malam tu, saya terfikir apakah pengalaman ini akan berhenti di sini saja.
Di sini dia ada buat nota sikit. Nanti saya sambung cerita part 2 bang. Dia pula tergantung. Tapi cerita yang kedua dia saya dah dapat. Dan cerita dia memang best. Dia punya sambungan. Yang ini kisah pengalaman bekerja dia yang pertama. Lepas tu ada yang selepas-lepas tu. Baik. Terima kasih kerana mendengar daripada mula sampai habis. Kalau ada sebarang komen, boleh komen. Kita berbincang, bersembang, ambil pengalaman masing-masing. So, moral of story daripada kisah ni, apa yang saya dapat gambarannya adalah setiap pekerjaan yang mula-mula kita akan kerja, tak kisahlah apa benda pun, you all, kita ni swasta ke, government ke, tak kisah kita kerja macam mana pun, tak ada darjat di situ. Selagi kita adalah pejuang pejuang nafkah, jangan risau, yang penting halal. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, ini pendapat saya, mana-mana saya pun biasa kerja macam-macam, termasuklah menoreh getah. Untuk dalam tempoh minggu pertama ataupun sebulan pertama tu, pasti kita akan terima salam perkenalan. Saya rasa kawan-kawan dalam ni semua ada salam perkenalan masing-masing. Termasuklah kalau dalam bidang kepolisian pun, ada salam perkenalan pertama mesti ada. Macam kawan saya pernah jumpa tiang bendera yang sekeras-keras tu, boleh membengkok. Macam saya ada kisah saya, tapi kisah saya tu nanti saya akan ceritakan kemudian. Tapi percayalah, salam perkenalan yang pertama ni insya-Allah, dia mungkin akan ada salam perkenalan kedua. Tetapi selepas tu dia akan di-resolve dan kita pun terbiasa. Ya, jadi pada pendapat saya, sebenarnya salam perkenalan tu adalah dia buat benda itulah, benda Allah tu. Dia buat bukan sekadar untuk menguji, tetapi untuk memberitahu kepada kita bahawa engkau datang sini, aku dah ada dulu. Aku perlu pastikan supaya engkau tahu akan kewujudan aku di sini. So kita kena remind bahawa kita tidaklah bersendirian di sini. Kita berkongsi alam sebenarnya. Kita berkongsi, dia di ruangan dia, kita di ruangan kita. Jadi untuk mengelakkan takabur, hati-hatilah ketika berkata-kata. Salam perkenalan kisah dia ni. Baik, kita akan teruskan nanti dengan episod yang kedua. Terima kasih lagi kerana sudi mendengar mengocehan saya. Dan siapa-siapa yang sudi untuk berkongsi cerita, boleh email ataupun nanti saya akan sharekan link. Dan untuk macam saya cakap tadi, untuk merungkai misteri ni, dia tak ada hari yang special ya. Kerana time saya free, saya akan terus rekod. Okey, baik, saya akan kumpul-kumpulkan lagi. Terima kasih kepada semua lagi sekali. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan juga urusan. Betul lah tu. Okey, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.